Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anda semua, rakan-rakan dan juga sahabat dan juga pelanggan-pelanggan yang melalui proses rawatan pemulihan ketum, koroi dan dadah. InsyaAllah selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini yang terbaik kita lakukan demi Allah dan demi Rasulnya. InsyaAllah. Saya Muhammad Sobki bin Abdul Hamid selaku founder kepada Jus Haramain, penawar sangat ketum. Kepakaran kami membantu golongan yang ingin berhenti ketum, koroi dan dadah dalam keadaan cepat, selamat, insya-Allah. Okey, baik. Hari ini kita nak bagi tajuk perkongsian kepada anda di luar sana. Sebenarnya anda boleh berubah. Siapa-siapa pun boleh berubah, insya-Allah. Tetapi kurang keyakinan ataupun kurang kekuatan. Benda apa pun yang kita nak buat, mesti benda tu bergantung kepada tahap kekuatan. Jadi apa saja yang kita nak lakukan, ia berpaksikan kekuatan, sama ada dalaman ataupun luaran. Terutamanya dalaman. Sebab apa? Kita nak berperang dengan hawa nafsu kita ni yang berbentuk di dalaman. Dia bukan berbentuk di luaran. Jadi disitulah puncanya. Disitulah puncanya untuk kita nak melakukan apa saja di luar sekejap lagi. Jadi insya-Allah kita nak bagi tip ataupun kita kata petua kepada rakan-rakan kita di luar sana yang nak berhenti. Yang nak berhenti ketum, koroi dan dadah, insya-Allah. Tajuk kita hari ini, kita nak bagi kekuatan. Bila ada kekuatan, insya-Allah semua akan terlaksana, semua akan menjadi mudah untuk kita lakukan satu-satu perkara. Yang pertama sekali, mesti dia mau ingat sama ada dia sendiri ingin kembali ataupun tak. Itu first yang pertama. Manakala kembali kepada jalan kebenaran, kembali kepada Allah, kembali menyerah semula apa yang kita buat, apa yang kita nak, apa yang kita hajat. Itu yang pertama. Serah balik. Dalam masa serah balik tu, kita mesti perlu ada muhasabah diri. Aku ni minum ketum dah lama, lama-lama aku nak jadi apa? Contoh, aku ni dah tua, steam dah lama, aku teringin nak berhenti. Kesedaran tu perlu. Dia mesti ada persoalan untuk tanya diri dia. Kalau tidak ada persoalan untuk tanya diri dia, maka benda tu lambat untuk proses. Sebab apa? Orang-orang yang berjaya pulih, dia mesti ada timbul tanda tanya. Di manakah dia berada sekarang ni? Perlukah aku teruskan perjuangan aku yang sedia kala, ataupun perlukah aku merubah satu contoh yang baru, satu jalan kehidupan yang baru? Dia mesti kena tanya dulu. Walaupun benda tu dia belum berhenti lagi. Sebenarnya benda-benda ni dia fitrah. Dia mesti ada dalam hati, dalam pemikiran seorang umat Islam, insya-Allah. Tak kiralah manusia mana pun, kebenaran, kebaikan mesti ada dalam hati. Cuma lagi nak terzahir dengan belum terzahir, itu kehendak Allah dan tahap mana kita punya usaha untuk capai benda tu, insya-Allah. Okey. Yang kedua, teknik kita yang kedua untuk mudahkan berhenti ketum dengan cara kekuatan dalaman dan luaran. Mestilah dia kurangkan bergaung dengan kawan yang lama. Sebab apa? Disebabkan kebanyakan, disebabkan kawan. First, kita menyalahi diri. Yang kedua, di atas dasar kawan-kawan. Nak jaga hati kawan, nak jaga perasaan kawan, nak jaga. Kita nak jaga sampai kita pun jadi lingkup sekali. Sebenarnya prinsip dalam hidup kita goyang. Kawan tu lah, kawan ni lah. Sedangkan bukan kawan tu, dia sendiri tidak ada kekuatan. Mulai dia menyalahi kawan. Okey, bab kawan ni kita akan bagi teknik supaya kurangkan berkawan. Kalau dulu setengah jam, mungkin dia boleh ambil selepas pada tu lebih kurang dalam 10 minit.
Kalau 1 jam, dia kena bahagi tahap bergaul dengan tahap berkawan itu. Dia kena kurang di situ dulu. Sebab apa? Dia nak dapat satu kekuatan, satu energi yang baru, dia mesti kena pindah satu bilik ke satu bilik. Dia mula mencari kawan yang baru, ataupun kita kata yang boleh harap, yang boleh ada teguran pada dia, yang boleh membina daripada segi perkataan, nasihat dan sebagainya. Itu amat-amat penting. Sebab apa? Usia muda ni memang di situlah poin sekali kawan. Sebab apa kawan? Sebab dirinya lemah. Dia mesti bergantung kepada orang yang dia sayang, orang yang dia rapat. Maka dia ambil jalan kawanlah sebagai idola dia, kawanlah sebagai teman dia. Jadi di situ dia akan ikutlah. Kalau kawan tu baik, baiklah. Kalau kawan tu kurang baik, maka kuranglah baik. Okey. Yang ketiga, sebenarnya nak rawatan ketum, koroi dan dadah ni, kita kena mesti ingat kekuatan yang pertama datang daripada Allah. Allah nak bagi kekuatan tu. Bila Allah nak bagi kekuatan tu, apa tugas kita? Setakat mana, sekadar mana kita berusaha untuk mendapatkan kekuatan tersebut. InsyaAllah kita yakin pertolongan Allah kadang-kadang bukan daripada jus ke, ubat ke, apa ke. Kadang-kadang nak berhenti ni mudah saja. Tuhan bagi sakit, duduk hospital 2-3 hari, 2-3 malam, tak kena ketum, koroi dan dadah, automatik boleh berhenti. Ada setengah mai sakit, mula fikir, mula rasa tanggungjawab banyak dan sebagainya. Saat tu dia mula ambil tindakan untuk berhenti dengan air sejuk pun. Kita tanya boleh berhenti dengan apa suplemen ke apa ke? Dia kata berhenti dengan ayat masak saja. Bermakna tahap kekuatan dia tinggi, keyakinan dia tinggi. Jadi tak ada yang mustahil. InsyaAllah. Bila kita sampai dulu, kita doa untuk Allah memudahkan segala urusan kita. Bila mudah, jadi mudahlah kita nak buat di luar. Kadang-kadang bila kita kurang di situ, kita nak berhenti ketum, koroi dan dadah. Bermasalah. Pasal apa? Berhenti kita tadi tu tidak kerana Allah. Berhenti kita tadi tu tidak, tak sabit. Cuma kita nak perbetui sikit. InsyaAllah. Okey. Yang kelima, kita nak bagi tingkatkan keyakinan melalui akal fikiran dan juga batin. Jadi dia perlu proses lah yang kita maklum tadi. Jadi disebabkan apa yang kita perlu fikir? Disebabkan adanya amanah. Adanya amanah. Bila adanya amanah, benda tu nak kena selesai. Bila kita tak selesai amanah kita yang kita nak kena buat, kita kalut ke lain. Jadi kita telah mencuri masa untuk sempurna, untuk tunaikan kita punya hajat, untuk kita punya kemahuan. Sedangkan amanah itu terabai. Contoh, ada anak, ada bini dan sebagainya, ada pekerjaan. Mana mungkin kamu boleh dan lagi duduk di port? Mana mungkin kamu boleh duduk bersembang lagi dengan kawan-kawan sampai berjam-jam lamanya? Sedangkan kamu ada tugas yang lebih penting daripada itu. Jadi cek balik amanah, insya-Allah Tuhan akan mudahkan kita dengan urusan hidup kita. Jadi saya pun tak mau panjang, mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, tersalah bicara dan sebagainya, saya mohon maaf. Jadi yang mana yang berminat untuk nak buat rawatan ketum, koroi dan dadah dalam seawal 5 ke 6 hari, kesan yang pantai, sakit yang berkurangan. Dia memang sakit, tapi sakit kamu berhenti mentah-mentah memang sakit. Kalau kamu berhenti, ada cara dan ada teknik yang kita bagi, yang kita sediakan, insya-Allah dia selamat digunakan, insya-Allah. Jadi saya nak mohon maaf sekali lagi. Terima kasih kepada anda semua, rakan-rakan dan juga tim DZ Alam Haramain. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.